Bagi saya, kedua-dua belah pihak yang bercakap tentang Ashabul Kahfi, dua-dua betul. Sebab terdapat pandangan yang pelbagai. Pakar sejarah cakap begini, Nasara dan Kristian berbeza. Pakar tafsir pula, ulama-ulama silam antara Ibnu Katsir, mereka berpandangan tiada bezanya Kristian dengan Nasara. Nasara itu Kristian, Kristian itu Nasara. Dr. Yusuf Qardawi pula, dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ni dia angkat martabat orang beriman dan orang yang mengangkat ilmu itu darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang beriman dan orang ada ilmu. You beriman tak ada ilmu, you boleh sesat. Oh, beriman, sungguh-sungguh nak berimannya. Tapi, tak ada ilmu. Itu yang jadi kumpulan-kumpulan pelik tu. Semalam saya di Melaka bersama dengan Sahibul Samahah, Datuk Mufti Negeri Melaka. Beberapa ajaran sesat di Melaka telah diharamkan. Sebab ada ajaran baru ni. Belik-belik. Ada yang apa nama pun belik-belik. Saya pun tak ingat lah, tuan-tuan. Yang nak menjadi rasul pun ada. Yang nak bawa ajaran baru pun ada. Nak bawa ajaran milah apa, macam-macam milah. Sebab apa jadi gitu? Yang masalahnya, pengikut tu ada. Itu yang tak faham tu. Nak jadi rasul yang best sekali. Bila jadi rasul, bila kena tangkap, masuk mahkamah, letak jawatan. Oh, tu best lagi. Sebab apa letak jawatan? Sebab dia tidak ada asas. Nabi Muhammad dilantik jadi rasul ada asas. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Quran pun Allah sebut, saya akan datang kepada kamu, ni disebut dalam Taurat, akan datang kepada kamu seorang Nabi yang bernama Ahmad. Man huwal Ahmad? Huwal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, asas ada. Dalam kitab-kitab semua ada. Yang ni tiba-tiba jadi rasul. Bila wartawan tanya, apa pasal? Wartawan tu kawan saya, dekat Esro. Dia tanya, kenapa jadi, apa bukti, apa dalil awak ni rasul? Dia pun jawab, awak tak baca ke surah Yasin? Yasin? Apa bukti dia tu? Innaka Yasin wal Quranil Hakim, innaka la'ala. Innaka, kaf tu balik kepada dia. Dia kata, sudah gitu. Kalau gitu saya boleh jadi rasul. Tengok, ni bila ada iman tapi tak ada ilmu. Ni masalahnya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, awak ada ilmu tapi tak ada iman. Jadi apa? Ada ilmu tak ada iman. Iblis lah. Nak kata iblis, dia tahu baca Quran. Jin tahu baca Quran. Ada sebahagiannya tak beriman pun pada Allah Ta'ala. Contoh, jin ni. Saya ni bukanlah Ghostbuster. Ubat orang kena jin tak. Saya tak buat. Walaupun saya belajar dengan Datuk Arudin, tapi saya tak apply. Dia macam belajar doktor, tapi tak apply dia doktor. Tapi dalam keadaan darurat boleh lah. Tepuk kepala tu, cabut juga jin tu. Ada masa zaman saya belajar dulu, saya hafal Quran dulu. Masa belajar dulu saya ingat lagi, kita ni dipanggil oleh sebuah rumah, satu keluarga ni, baca Quran. Sebab anak dia kena rasuk. Anak tu, anak bukan budak muda lah, remaja. Remaja yang sudah, bukan remaja, atas 20-an ni panggil apa? Dewasa ke dia? Belum lah. Dia macam muda, tapi dia bukanlah bawah 18, dia atas 20, bawah 25 lebih kurang. Oh, belia. Syabah, betul lah, syabah. Belia. Kena rasuk. Waktu bawah ni hitam ni.
Dia ni kena rasuk sampai peringkat dia makan nasi tu setalam. Tu zaman dulu tu. Setalam tu sapu je. Kita makan 4 orang baru habis. Kita pun baca lah. Budak-budak tak hafiz Quran. Baca Quran setara mana kan. Kita duduk jauh-jauh. Takut-takut kan. Baca lah kita laju. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim min. Oh, kita baca laju gitu kan. Ada seorang tu sampai ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum. Jin lah. Qayyum. Lantang pukang budak tu balik. Dia tegur tajwid. Jin pun ada ilmu Quran. Tapi nakal juga masuk. Dia ada ilmu tapi tak ada iman. Itu iblis. Ilmu nak pandai ilmu. Dia tahu lagi. Ilmu. Tapi bila ada ilmu, tidak ada iman, maka engkau rosak juga. Itu sebab Allah letakkan dua-dua. Allah sandarkan dua-dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang beriman dan ilmu. Sekaligus Allah angkat. Itu yang pertama. Nombor dua. Dia masalah sekarang ni, orang yang cari ilmu pun, orang tua-tua banyak. Pencin baru nak cari ilmu. Budak-budak muda ni pula, dia dapat ilmu ke mana? Dia dapat ilmu daripada TikTok. Isu Ashabul Kahfi. Belajar kot TikTok. Saya cakap betul ni. Anak saya SPM. Lelaki. Dia adalah geng-geng dia lelaki. Budak-budak lelaki. 2 hari lepas. Kawan-kawan dia datang study kat rumah. Saya duduk buat kerja kat bawah. Tiba-tiba anak saya kata, Papa, ni kawan-kawan nak jumpa Papa. Boleh? Pergi kat ruang tamu. Sembang. Bila sembang kat ruang tamu tu, budak-budak ni semua ni. Ni semua ni rambut panggil apa? Rambut tak sikap macam ke. Tak tahu dia balik zaman Najib masa muda-muda tu. Wallahualam lah. Ni rambut dia ni orang kata. Dia kata Korea lah konon. Layan je lah budak-budak ni. Yang penting tu, Ustaz, ni geng-geng ni. Anak saya ada tu. Ustaz, sebenarnya apa isu Ashabul Kahfi ni? Bagus juga isu Ashabul Kahfi ni, aku suka betul. Dulu orang tak tahu pun apa itu Ashabul Kahfi. Dia tak ada setengah orang tu bila keluar isu ni baru tahu, ada surah Kahfi. Ini lagi parah. Baru tahu ada surah Kahfi. Baguslah tu. Bila jadi isu ni semua pakat tahu. Jadi budak-budak tanya, Ustaz, apa sebenarnya isu Ashabul Kahfi antara Perdana Menteri dengan Ustaz Zahid terus? Sebenarnya apa isu dia? Saya kata mana kau belajar benda ni? Kita orang duduk dengar TikTok tapi tak berapa faham lah Ustaz. Orang ni cakap lain. Kami bela terus. Dah halang kami belajar kat atas tadi. Cakap, boleh tak jumpa bapak engkau kejap? Sebab bapak engkau pun ada bagi kenyataan juga sikit-sikit. Walaupun santai-santai. Saya ni masa tu kat luar negara. Nak pergi makan. Ada orang Melayu datang. Buat live. Dia tanya, Ustaz, macam mana Ashabul Kahfi tu? Saya pun masa tu pakai dengan selipar apa? Selipar hotel lagi. Nak ambil makanan dekat restoran. Jawablah santai-santai je. Itu yang viralnya tuan-tuan. Peliknya, bergaduh tentang Ashabul Kahfi, tapi dia tahu ilmu tu kat mana? Daripada TikTok. Itu masalah dia. Ni budak muda. Dan ada sebahagian pula, dia suka dengar mana? Dia suka dengar daripada luar negara. Ulama-ulama luar negara. Betul, saya kata bagus dengar ulama luar negara ni. Cuma, mazhab tu. Mazhab. Itu sebab ada setengah budak-budak muda ni, dia kata, Ustaz, payahlah pakai mazhab Syafi'i. Semua tak boleh. Baik pakai Maliki. Maliki semua boleh. Binatang boleh makan semua. Beruk boleh makan. Hukumnya makruh saja. Yang tak boleh makan, daging babi je. Lemak. Dia jadi khilaf. Tulang. Dia. Saya kata, mana kau belajar ni? Saya dengar ada scholar dari luar negara. Sebab apa? Sebab dia terlalu banyak dengar lebih luar negara. Sampai peringkat dia kata apa? Ustaz, sebenarnya kan,
Makan buah pala tu haram. Buah pala. Yang kat Pulau Pinang tu, yang apa jeruk Pak Ali tu kan. Oh, dia kata haram tu. Banyak alkohol ke apa benda tak dia. Dia kata haram. Yang peliknya dia isap okok. Pening lagi. Saya kata manalah dia ni belajar. Tu kadang-kadang ilmu. Sebenarnya benda ni bukan baru. Tadi saya bagi tahu dah. Yang pertama, iman dan ilmu itu kena bergerak sekali. Nombor dua, Nabi kata apa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Inna Allah la yaqbidul ilmi jaza'an min sudurin nas, innama yaqbidul ilmi biqabdil ulama. Yang kedua, ilmu tu hilang di akhir zaman bukan sebabnya ilmu tu hilang tiba-tiba. Tiba-tiba kita dah hafal, tiba-tiba hilang. Tak, bukan begitu. Ilmu itu tidak hilang di atas muka bumi ini dengan hilangnya ilmu yang kita belajar. Macam Haji bidang apa? Contoh, katakan belajar engineering. Kan? Tiba-tiba lupa. Oi, apa itu ini? Jadi lupa tu. Itu nyanyuk. Itu nyanyuk. Yang dimaksudkan oleh Nabi ialah innama yaqbidul ilm biqabdil ulama. Apabila ulama tak ada. Ulama tak ada. Yang jadi ulama siapa? Yang jadi ulama siapa? Yang jadi ulama siapa? Hah? Google. Google tu hati-hati tuan-tuan. Saya kat universiti. Saya mengajar 4 mazhab. Saya artikel anak-anak murid saya, dia kena buat kertas kerja. Dia buat assignment. Sekarang ni lagilah ada AI. Oh, ini lagi payah. Sekejap je jawab. Tak sempat berapa minit, siap 20 muka surat. Cepat AI ni. Tak apalah. Budak-budak ni, bila saya buat tajuk-tajuk yang saya suruh buat, semua tajuk-tajuk moden, tajuk baru. Saya takkan suruh bincang tentang talak di perceraian di Shah Alam. Saya tak mau dengar. Itu kau kaji lain lah. Dengan saya semua fake semasa yang berkaitan fatwa semasa. Saya suka benda-benda baru. Pemindahan organ, pembakian genetik. Ni saya suka sebab benda baru. Saya suruh kaji fatwa-fatwa baru. Bila kita suruh buat, bila kita baca, buka je assignment tu, tengok tulisan, jawapan. Dia punya artikel tu, dia punya rujukan. Ulama sekian-sekian. Saya kata, mana kau rujuk ni? Saya rujuk dalam kitab mazhab Syafi'i, Ustaz. Wah, kitab mazhab Syafi'i. Saya kata, betul ke kamu rujuk mazhab Syafi'i? Betul ke nama ulama tu lain, atas lain, nama ulama lain, bawah rujukan lain? Itu kita dapat tahu lain dah. Dia kalau dia kata qala al-Qarafi. Bila sebut Qarafi, tahu dah kitab dia apa? Al-Furu'. Kita tahu dah kitab. Kitab, nama ulama, nama kitab, tahu dah. Ini tak disebut nama ulama lain. Rujukan lain. Ini something wrong. Saya pun tanya, kau cuba cek betul-betul kau rujuk mana. Kau cakap betul-betul. Jangan tipu saya. Oh, tak betul Ustaz. Dalam kitab Imam Syafi'i. Okey. Saya kata. Nama sekian, kau suruh Google sekarang. Nama sekian, dia Google. Dia Google, keluar muka. Saya kata, buka image. Dia type nama ulama tu, dia letak kat Google, buka image. Buka-buka, gambar seorang ulama pakai serban hitam, baju hitam semua. Seronok siapa dia ni? Tak kenal. Ini ulama mazhab Syafi'i. Kau jangan kelentong. Ini bukan Syafi'i. Ini Syiah. Dia salah baca. Syafi'i dengan Syiah tu dekat-dekat. Dia rujuk mazhab Syafi'i dalam kitab Syiah. Selesai masalah. Sebab apa? Google. Lah dia mengaku. Saya ambil daripada Google, Ustaz. Sekarang ni Syiah laju. Syiah kalau dalam bahasa Arab, kalau kita type, dia keluar Syiah dulu. Syiah sangat cepat. Dia orang banyak rujukan. Dia banyak sebarkan dalam Google apa semua. Tu kena hati-hati. Saya kata jangan cepat ambil. Kau kena baca dulu. Kadang-kadang tanya hukum. Hukum sama-sama jamak dan qasar.
Oh, buka type jamak dan qasar, Syiah dulu. Tapi kena pandai guna word lah. Kadang-kadang dia keluar Syiah punya laman web. Habis lah. Budak kita dia main copy. Dia tengok mazhab Syiah punya tafsiran. Habis lah kita. Itu sebab zaman sekarang. Ulama' makin kurang. Mereka rujuk mana? Mereka rujuk Google. Yang kedua, mereka rujuk siapa? Sedangkan Allah kata, la tas'alu an asya'in tubdalakum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya pakar. Tanyalah pakar. Kalau bidang fiqh, rujuk ulama' fiqh. Kalau dalam bidang Quran, rujuk ulama' Quran. Kalau akidah, rujuk akidah. Ini tak. Bab akidah, rujuk siapa? Rujuk pilot. Habis lah. Bab akidah, rujuk siapa? Rujuk engineer. Tak boleh. Engineer, kita rujuk engineer. Saya dalam bab sains, saya akan rujuk saintis. Macam contoh saya buat kajian-kajian yang baru-baru tentang plasma darah dalam makanan. Yang difatwakan oleh Selangor, oleh beberapa 7 buah negeri, semua haramkan. Kajian saya. Haram. Siapa yang ada dalam tim saya tu? Ada saintis. 2 orang saintis. Ada engineering. Yang duduk dalam makmal. Macam mana nak tahu plasma tu jadi apa, dia ambil macam mana. Semua tu kita ambil daripada orang sains. Saya akan tentukan hukum berdasarkan apa yang saya lihat. Dan kita kaji sama-sama dalam makmal. Yang terbaru tentang daging kultur. Culture meat. Israel yang buat. Hasil kajian. Kita tengok, macam mana orang buat. Kita ni duk gaduh benda-benda tu lah. Nak kunut tak kunut. Kau kunut je lah. Ni sampai gaduh bak kunut. Orang Israel buat daging dah sekarang ni. Daging tu dah dijual pula dekat Singapura. Ni nak masuk Malaysia pula. Tu bang, kena keluarkan fatwa tu. Macam mana boleh tak boleh. Apa kalau boleh, apa dia punya garis panduan. Tu mufti-mufti nak tahu tu. Tuan-tuan. Kita duk gaduh benda-benda yang remeh-temeh. Orang duk buat arak. Artificial arak. Ini bukan arak, tapi arak. Sudah. Ini bukan babi, tapi babi bang. Macam mana tu? Kan pening pada kita jawab. Ni semua benda-benda jangan main-main. Benda moden. Itu sebabnya, innama yaqbidul ilm biqabdil ulama. Ulama tu makin tak ada. Apabila tak ada ulama, ittakhazan nasu ru'asa'i juhala. Bila tak ada ulama, maka yang akan jadi orang pakar rujuknya adalah orang jahil. Akhirnya kita akan rosak. Sekarang ni yang bercakap dalam TikTok, kadang-kadang bukan ustaz-ustaz pun, tapi dia cakap tentang agama. Itu susah. Kita bukan tak boleh bercakap, boleh bercakap, tapi kita kena sandar. Saya belajar daripada ustaz sekian. Saya rujuk buku sekian. Saya bukan ustaz, saya sampaikan je. Untuk tahu dalil-dalil hujah-hujah, sila rujuk ustaz-ustaz ni. Sila rujuk mufti. Itu sepatutnya. Tapi sekarang tak. Bila jadi macam tu, fasa'alu fa'aftau bighairi ilmin. Bila dia orang tak ada ilmu, orang tanya dia hukum, dia jawab tanpa ilmu. Itu bahaya. Tambah-tambah dalam Facebook tu kena beringat. Tonton yang dikasih sekalian. 2. Pertama, ilmu dan iman kena selari. Nombor 2, kena berhati-hati di akhir zaman. Ulama tak dirujuk, tetapi yang dirujuk adalah orang-orang yang dikenali. Ni sekarang ni artis pun nak jadi ustaz. Dia pula keluar hukum. Tak boleh. Berhati-hati. Walaupun dia dulu artis terkenal, lepas tu dia bertukar jadi ustaz, dan dia pula nak jadi ustaz. Nak hukum. Semua yang bekerja kat luar tu, haram belaka. Sudah. Tak boleh. Cepat betul kau haramkan. Masa zaman kau tak haramkan. Tu kena beringat. So, mufti sangat berhati-hati dalam menentukan suatu hukum. Dan nombor 3, macam mana kita nak keluar daripada kejahilan. Tuan-tuan, tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tengok, Allah bagi tahu dah. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Quran yang kamu baca itu tidak ada penyelewengan ataupun sanksi kepada Al-Quran itu. Bermakna Al-Quran ni semua yang ada dalam. Cuma kita yang kena kaji. Dalam Quran ada macam-macam. Dalam Quran apa yang tak ada? Yang pertama, dalam Quran confirm ada bab akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kat situ pun kita dah boleh jawab dah apa yang orang Kristian bawa yang katakan ada Trinity. Kat situ kita boleh jawab Yahudi punya kenyataan bahawa Uzair bin Allah berkata Uzair tu anak Tuhan pula. Kalau anak Tuhan macam mana? Itu satu. Situ pun kita boleh jawab dah. Dalam Quran tu banyak benda kita boleh. Contoh, orang bukan Islam ramai yang tanya, why kita tak boleh guna perkataan Allah sedangkan dekat Sabah Sarawak boleh guna, dekat negara Arab boleh guna. Kenapa kami tak boleh guna? Baru ni saya ada satu majlis perkahwinan di hotel Marriott. Jadi dia letak saya dalam satu meja VIP depan. Meja saya ni semua ni bekas duta, bekas menteri adalah dalam meja tu. Saya dengan isteri saya duduk dengar. Sambil-sambil saya dengarlah kisah-kisah perjalanan pengantin dengan bapa pengantin, mak pengantin lah. Tiba-tiba bekas duta ni, dia bekas duta negara tertentu. Saya tak mahu sebutlah siapa. Dia pun tanya, dia kata, Ustaz, ni isteri saya Ustaz. Dia ni dulu, dia ni masa saya kahwin dengan dia kuat Kristian Ustaz. Kuat betul Kristian Ustaz. Bapak dia paderi, mak dia paderi. Mak dia paderi pula. Bapak dia paderi, atuk dia paderi. Terkejut saya. Wow, hebat. Dia boleh Islamkan orang ni, hebat. Tapi Ustaz, 3 tahun mula-mula perkahwinan, berdebat je Ustaz. Berdebat je. Sehinggalah dia yakin betul-betul Islam. Barulah dia kekal Islam. Ni awal masa 60-an, 70-an dulu kot dia kahwin tu. Bahkan masa dia kahwin pun, dia masih kuat lagi Kristian dia. Lepas tu, dia Islam okey, semua tak ada masalah lah. Cuma nak kata kuatnya isteri dia ni bertanya soalan. Saya tengah makan tu, letih jawab soalan dia. Letih. Ustaz, I want to ask you something. Dia biasa orang putih. Tanya soalan ni, kenapa kita tak boleh guna Allah? My father guna perkataan tu dah lama dah. Apa nama Sabah Sarawak boleh guna, dia sebut lah. Arab, I think you know. You mesti tahu, Arab pun guna. Betul, asrama saya kat Syria dulu, tepi dengan gereja. Hari Ahad, tuan-tuan boleh dengar orang Arab berkhutbah. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sama macam khutbah Jumaat. Kita pula confuse. Khutbah Jumaat ke boleh sampai tu? Rupa tak, ni Kristian punya khutbah. Dekat sana, dekat gereja tu. Tapi guna perkataan Allah. Kenapa kita tak guna? Dia ada satu kaedah dipanggil saddu zari'ah. Tutup pintu-pintu yang boleh mengelirukan anak-anak kita. Nak sama kita Malaysia dengan orang Arab, tak boleh. Tak boleh. Kalau di Sarawak, orang Islam hanya 28-29%. Katanya baru sampai 30%. Bakinya non-Muslim. Dia kaedah, tu sebab sana dia ada fatwa Borneo. Fatwa Sabah Sarawak. Dia tak sama dengan fatwa kita kat Malaysia. Jadi, dekat Arab lagi lah. Arab ni pula, darjah 1 dah hafal Quran dah. 2, 3, 4, 5 tu dah belajar tafsir. Darjah 6, dah Quran dah hafal, tafsir dah belajar. Tingkatan 1 dah mula tafsir yang tinggi. Tafsirul Jalalain. Dah ada dah. Sebab saya sekolah menengah situ. 24 subjek, 12 subjek. Subjek-subjek yang macam kami belajar kat SPM ni. Matematiknya, sainsnya. Tapi dalam bahasa Arab. Geografi. Tapi geografi bukan negara Malaysia lah. Geografi ni African. Negara Arab. Kena hafal. Sains, biologi, ulum insaniah. Bahasa Arab. Semua. 12 subjek. 12 subjek lagi adalah subjek yang agama ni lah. Akidah, syariah, lepas tu 4 mazhab, ngapal matan, nahu, balaghah, semua ada. Jadi maknanya orang dia, budak-budak dia dah develop daripada kecil, tahu Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan anak kita. Anak kita sebut guna perkataan Allah dah confuse dah. Sebab apa? Sebab
didikan agama tidak sekuat macam orang Arab. Nak masuk sekolah menengah dia, wajib hafal Quran. Saya masuk sana, tingkatan 1, saya guna sijil Quran. Baru boleh lepas masuk. Kalau tak lepas masuk, mana boleh dia nak yang hafal Quran. Masuk lah. Tu 12 tahun, duduk belajar sana sampai habis tu. Syukurlah dapat belajar kan. Dengan Dr. Buti, dengan Wahbah Zuhaili. Sempatlah zaman tu. Tapi tak bagi tahu tuan-tuan, beza. Jawab kan dia satu hal, makan tak sempat. Udang besar-besar, sempat makan separuh. Dah menjawab soalan ni Datin Sri ni. Tak buat macam mana? Layan je lah. Tapi kena jawab. Kalau tidak, semua ada dalam Quran. Cuma kita nak jawab tu kena betul. Lepas tu kena faham surah Maryam tu macam mana. Apa yang Allah ceritakan tentang Nasara. Kenapa kita boleh kahwin dengan orang lelaki kita, boleh kahwin dengan perempuan Kristian. Boleh kahwin dengan perempuan Yahudi. Tapi ulama letak pula syarat. Apa syarat-syarat dia? Dia bukan macam sekarang, kita boleh duduk kat Malaysia, tiba-tiba, jumpa. Keluarga Hindu, tapi dia Kristian. Itu bukan original Kristian. Dia lain. Dia mesti yang keturunan Kristian betul. Nasara keturunan, atuk nenek semua macam tadi kan. Bapak dia Fadri, atuk dia Fadri, lepas tu orang keturunan alim Nasara lah. Tapi bila dia masuk Islam, dia tengok Islam dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu sama. Tu yang diterima Islam tu. Dia balik pada Islam, dia kata rupanya apa yang Nabi Isa bawa sama dengan Nabi Muhammad SAW bawa. Itu tanggungjawab kita nak kahwin dengan orang Kristian ni. Tuan-tuan boleh kahwin macam tu je. Ni anak-anak kita pergi sana semua nak kahwin dengan Kristian. Saya kalau jumpa Angelina Jolie nak kahwin dengan Angelina Jolie, apa kau merepek? Tak, kau kena ada ilmu. Nak jawab kena ada akidah. Kau kena faham tu Quran tu. Dalam Quran ada akidah, dalam Quran ada syariat. Tu yang Allah sebut tentang solat. Inna solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat, macam mana kau nak sembahyang? Kat situ kita dah belajar dah. Dekat Quran ada syariat. Nombor 3, dalam Quran ada akidah, ada akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad ada akhlak yang terpuji. Maknanya dalam Quran dia ajar kita how to be a good Muslim. Good mukmin. Betul tak? Dia jaga akhlak kita. Macam mana akhlak kita? Daripada sekecil-kecil benda dibincangkan oleh ulama. Nak kata ini dia panggil murabbi. Imam Syafi'i murabbi. Imam Abu Hanifah murabbi. Imam Malik murabbi. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab dulu baru ilmu. Ini baru ada ilmu sikit dah sombong. Ya Allah ya Tuhan. Apa kau nak sombong? Setakat ada PhD bang. PhD ramai kawan-kawan saya PhD. Sakit sekarang ni kot. Stroke. Lupa. PhD tak kata kau hebat PhD. Tak. PhD dia pakar dalam satu bidang je. Kalau dia pakar bidang buat botol, itulah profesor botol dia pergi. Kau tak boleh kata, saya pandai buat botol, saya pakar buat pen. Tak. Pergi hospital. Saya pakar tulang belakang. Saya pakar tulang belakang. Spine. Tapi, kalau sakit lutut, tak boleh rujuk tulang belakang. Betul tak? Sorry brother, ustaz, saya tak pakar abak tulang lutut. Kena jumpa prof sana. Prof tu dia pakar tulang lutut. Pergi kat lutut, tiba-tiba tanya, isteri saya punya breast ada butir-butir, ada biji-biji lah. Breast dia ada biji-biji. Apa benda tu doktor? Sorry, itu bukan kepala lutut, itu breast. Kena pergi jumpa pakar breast. Betul tak? Pergi jumpa pakar breast, tiba-tiba, doktor, saya nak tanya, kenapa muka saya macam ada bintik-bintik ni? Ini panggil jeragat. Sorry. Saya hanya jaga breast saja, saya tak jaga muka. Itulah kepakaran. Ini tak. Engkau pakar tulang, pergi cakap bab kulit, jahanam. Habis bang. Sama juga dalam bidang agama. Awak pakar syariah, jangan cakap bab apa? Apa? Bab akidah. Memanglah kita tahu akidah. Kalau tak ada akidah, kita ni dah jadi lain. Betul tak? Tahu akidah. Tapi nak menjawab, biarlah pakar dia jawab. Saya dalam bidang apa? Saya dalam bidang halal haram kepenggunaan.
produk-produk, bagaimana apply Islam itu dalam produk semasa sains. Itu bidang saya. Bila dalam isu muamalat, dalam bab-bab muamalat perbankan apa semua, saya akan rujuk siapa? Pakar dia. Siapa pakar dia? Sahibul Samah, Datuk Mufti Anak HOP, Mufti Negeri Selangor. Dia pakar PhD dia dalam bidang muamalat. Dalam bab-bab tu saya akan tanya dia, Datuk, saya WhatsApp, Datuk ni macam mana ni? Sebab dalam tawaruk ni digunakan isu tawaruk dalam perbankan, 70% lebih tawaruk. Saya kata macam mana? Ni boleh pakai tak? Datuk akan bagi suggestion, cadangan-cadangan. Pandangan peribadi dia, bukannya fatwa. Fatwa ni dia ada proses. Kami ahli akademik, kita bincang biasa. Kalau macam ni macam mana? Oh, itu perlu dibincangkan. Oh, ini perlu dikaji. Ini, tengok. Itu cara ahli akademik. Kita akan rujuk kepada pakar dia. Takkan semua benda aku nak sapu, tak boleh. Nampak tak? Ini tak, dia pakar Quran. Dia pula nak tolong jawab fatwa. Tak boleh. Akhirnya akan bawa kepada dallu fa'adallu. Sesat lagi menyesatkan. Perasan tak baru ni yang ada orang, dia pergi apa? Pergi tengok konsert Coldplay apa? Coldplay. Coldplay kah? Tak apa. Jangan risau. Itu khilaf. Khilaf sebutan Coldplay ke benda play semua tak kisah. Tak syurganya kita kalau betul sebutan. Yang penting sebutan baca Quran biar betul. Ada kan orang semayang kan? Perasan tak? Ada perempuan semayang tu. Perempuan kan lelaki tak tahu. Uish, dalam Facebook ni macam-macam jawab. Tak sah semayangnya. Apalah faedah kau semayang. Baik tak payah semayang langsung. Ada yang pula marah kata sebenarnya baguslah dia semayang. Sokong dia ingat Tuhan. Tuan-tuan, balik kepada fatwa lah. Balik kepada pakar-pakar. Dia pergi semayang, dia datang tengok Coldplay tu, maksiat, contoh. Dia dapat dosa. Tapi dalam keadaan masa sama, dia semayang. Berdosa tak dia? Dosa tak? Tengok, sini pun dah confused. Dosa tak dosa? Apa? Tengok niat. Apa pula tengok niat? Memang niat nak semayang. Apa? Semayang dia sah. Dia dapat pahala disebabkan semayang. Tetapi disebabkan dia buat dosa, habis gitulah. Sama lah juga macam saya pakai baju. Saya semayang Jumaat kan. Aku pakai kain, pakai baju Melayu elok ni, semayang. Allahu Akbar. Semayang. Rupanya baju ni aku curi orang lain punya. Masa masuk TV, aku curi bawa masuk balik. Semayang sah. Semayang sah, tapi perbuatan mencuri kau berdosa. Sepanjang hidup kau pakai baju curi, selagi itulah kau berdosa. Tapi bila kau semayang tu sah. Dia tak masuk dalam rukun solat kau kena semayang dengan baju yang bukan curi ataupun baju yang halal. Dia yang penting suci. Betul tak? Tu. Sebab benda tu bukan mudah, tuan-tuan. Jadi dalam Quran ada akhlak. Akhlak sangat penting. Dan dalam Quran lah, tuan-tuan, menariknya, nak elak daripada kejahilan, tuan-tuan kena faham, dalam Quran ada matematik. Orang kata, Ustaz, matematik ni semua dunia. Saya pun pelik. Kenapa dunia pula? Saya cakap ni kenapa? Sebab ada anak murid saya dekat universiti. Dia daripada sekarang ni dah jadi pusat Quran dan Sunnah. Dulu dia Jabatan Quran Sunnah. Ni 2 tahun, dia budak tu grad tahun sebelum PKP. Lepas PKP saya. Lepas PKP dia grad. Dia pernah datang bilik saya. Ustaz, penting nak jumpa Ustaz ni kata. Orang Kedah. Ustaz, tolong saya Ustaz. Bapak saya suruh berhenti kata. Berhenti kenapa? Tak ada duit ke? Kalau tak ada duit, saya nak carikan duit untuk dia. Tolonglah cari apa yang patut. Bagi siapa-siapa yang boleh menyumbang, saya suruh dia. Tolonglah, ramai budak-budak yang dapat sumbangan. Orang tu duit banyak kan. Alah, 2,000 lebih tolong bayar budak ni sebulan. 1,000 lebih untuk setahun, untuk 6 bulan. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, bukan sebab nak berhenti. Bapak saya suruh berhenti kerana dia kata ni apa yang kita belajar dekat
Dekat universiti ni Ustaz, semuanya dunia. Saya pun, dunia? Kenapa cakap macam tu? Tak tahulah Ustaz, dia suruh saya berhenti, dia suruh saya masuk pondok. Pondok adalah ilmu. Gedung ilmu. Universiti tempat melahirkan orang cinta dunia. Insah aku dengar. Dah aku bersyarah situ. Mana aku cinta dunia lah. Saya pun tanya dia, kenapa bapak awak cakap macam tu? Tak tahulah Ustaz. Tolong Ustaz, telefon bapak saya Ustaz. Dia suruh saya pula telefon bapak dia. Saya kata, okeylah, awak call bapak awak sekarang. Ustaz, saya tak ada prepaid. Prepaid tak ada. Telefon pakai phone Ustaz lah. Aku pula kena call. Dah lah nombor saya peribadi. Saya kata, macam mana aku nak call? Takkan nak call pejabat. Saya kata, ambil call lah juga sebab budak-budak ni kan. Budak universiti, budak perempuan. Saya pun telefon. Angkat-angkat telefon dah, ganah dah. Halo! Siapa ni? Orang Yan. Yan Kedah. Saya ni, Dr. Izhar. Awak? Ui, betul. Orang Kedah memang macam ni ke? Awak? Tak ada ni depan saya ni anak Haji ni. Nama saya ni Dr. Izhar. Dr. Izhar. Apa pasal? Memang saya suruh dia berhenti. Apa pasal? Kenal tak siapa ni? Yalah, Dr. Izhar tadi kan? Yalah, tahu tak Izhar mana? Tak tahu. Ni Dr. Izhar hak dalam Tanyalah Ustaz TV9 tu. Ustaz TV tu kan? Yalah tu. Ni dengar abang kata nak suruh berhenti anak ni apa pasal? Tak kita tak naklah anak kita cinta dunia Ustaz. Kita nak orang tu macam Ustaz. Pula dah. Saya kata macam saya pun belajar dekat universiti Al-Azhar, lepas tu UKM, lepas tu PhD pun UKM. Tang mana dunianya? Sebabkan dunia ni lah saya bayar zakat 2 negeri. Selangor saya bayar, wilayah saya bayar. Selangor saya bayar sebab saya anak Selangor. Saya pun dulu makan zakat Selangor. Lah pun saya bayar zakat ke negeri Selangor, wilayah pun saya bayar. 2 negeri saya bayar. Plus nombor 3, LHDN. 3 saya bayar. Jadi tang mana dunia ni Ustaz? Haji, tak boleh cakap macam tu. Saya Haji. Anak budak pandai dekat Jabatan Quran Sunnah, dia orang pandai ni. Bukan senang nak masuk UKM. UKM ni universiti tertinggi dekat dunia ni. Dia 159 tertinggi dunia. Jadi takkanlah kita nak biar macam tu. Sayang kalau keluar ni ramai orang lain nak masuk. Betul ke Ustaz? Sudah. Betul. Kalau anak saya cinta dunia, Ustaz tanggungjawab tak? Sudah. Dia kata saya pula kena tanggungjawab dia punya anak. Saya kata jangan risau, insya-Allah dia berjaya, dia takkan cinta dunia. Kalau dia cinta dunia, dia ingat akhirat. Haji dapat pahala, saya dapat pahala. Tak apalah gitu, tak apa. Habis tutup gitu, dia tak jadi berhenti. Masa lepas PKP ni, dia konvo. Pakcik dia datang tuan. Dia peluk saya, rupanya orang tua. Dia tua, datang dengan tongkat. Anak dia telefon, Ustaz, bapak nak jumpa. Saya debol, kata mati aku kena marah bapak dia ni. Dia main-main, dia peluk saya. Dia peluk-peluk. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebab nasihat Ustaz, anak saya tak jadi berhenti. Saya doa anak saya ni jadilah orang yang berjaya dunia akhirat. Saya tak nak dia cinta dunia sampai lupa akhirat. Saya kata, tak apa. InsyaAllah, saya doa dah. Tu tengok dia berjaya dah. Haji gembira tak tengok anak pakai jubah ni. Jubah dia pakai jubah konvo kan. Alhamdulillah, bangga Ustaz. Ni anak pertama saya yang berjaya Ustaz. Yang lain semua orang kampung, kerja kampung. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni dia tersilap faham. Sedangkan dia tu ingat, matematik tu bukan Islam. Saya berbagi tahu, anak Haji ni minat faraid. Faraid ni Islam. Macam mana nak kira harta kalau tak tahu matematik? Betul tak? Yang Allah sebut, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Macam mana nak kira bahagian kalau tak tahu matematik? Betul tak? Yang Allah bagi cantik. Dalam Quran ada matematik. Dalam Quran, Allah cerita tentang bisnes. Kan? Ada orang kata apa benda bisnes-bisnes ni? Ni dunia semua. Tak. Nak sampai akhirat kena ada dunia bang. Tu sebab Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Nak sampai akhirat kena ada dunia. Ni. Kapek ni, mana datang ni? Kapek. Mana kapek datang?
Ha? Adakah turun daripada langit? Ni masjid kita yang cantik ni, adakah turun daripada langit? Tu, mana tabung? Tak tabung kat sini. Ha? Kat luar dia ada tabung kan? Besi ke? Oh sana. Banyak sangat pintu sini, saya pun confused. Sana ada tabung kan? Tabung tu apa benda tu? Siapa yang akan menabung kat situ? Adakah malaikat rahmat? Tengok malaikat masuk. Tak! Kita! Mana datangnya duit tu? Daripada kerja. Nampak tak? Maknanya kita ni nak sampai akhirat, kena ada ni duit ni. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, lan tanadul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke martabat yang tinggi sehingga kamu infak apa yang kau ada, yang kau sayang. Nak infak macam mana kalau kau tak ada duit? Saya pernah susah. Masa saya zaman ada, saya guna duit zakat. Lembaga Zakat Selangor. Saya belajar dekat Syria. Saya belajar kat Mesir. Tuan-tuan, nak belanja, berkira. Sebab saya penerima zakat. Dekat Syria, saya dapat 6,000 sebulan. Setahun. Duit itulah nak guna untuk makan. Duit itulah nak guna untuk beli buku. Duit itulah juga digunakan untuk bayar tambang-tambang pergi belajar. Tapi saya cuba elak daripada guna untuk makan. Saya guna duit makan daripada duit college. Sebab dapat apa, pelajar terbaik selalu dia akan bagi duit. So bila saya dapat duit tu, saya guna duit tu untuk makan. Duit zakat semua saya beli buku. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke UKM, bilik saya penuh buku. Pergi rumah saya, satu bilik library, semua buku daripada duit zakat. Yang saya dapat, saya beli buku. Tak rugi beli buku. Buku yang paling mahal saya beli, yang paling mahal Mausu'ah Kuwaitiyah. Harga dia RM12,000. Ada 44 jilid saya beli kat Mesir. Tapi saya kirim lah. Kalau saya pergi sana lagi murah. Tapi pergi sana tak sempat lah. Saya beli daripada orang sini. So harga sikit mahal. RM12,000. Belilah. Ada 5-6 orang beli masa tu. Tak rugi. Itulah yang saya gunakan untuk buat kajian. Itulah bila orang tanya soalan dalam tanyalah ustaz kan. Mana saya boleh jawab semua tu tuan. Kata-kata ingat kita tanyalah ustaz TV3 tu kan. Kadang-kadang tanya soalan dia direct tanya. Assalamualaikum ustaz, ni macam mana hukum dia? Bagus, soalan yang bijak. Jangan ke mana-mana. Bertemu saya selepas ini. Bertemu saya rehat masa tu aku buka kitab tu. Mana nak ingat bah. Kita tak ingat semua. Kena rujuk. Takut silap cakap. Baik kita baca. Tapi nak bagi tahu, semua ada. Bisnes. Allah kata apa? Dalam Quran Allah kata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Jangan makan duit orang dengan cara salah. Tetapi dengan apa? Dengan cara jual beli. Bisnes. Awak nak bisnes apa, buatlah. Siapa ada bisnes kat ni? Ada yang menjual bisnes kat ni? Bisnes woman ada sini. Angkat tangan. Oh, tak ada. Semua pencing ke sini. Ada tak yang bisnes aku nak doa pagi-pagi? Ni, Jumaat ni. Doa bagi makin murah rezeki. Ada tak? Kan? Ada. Bisnes apa? Plantation. Saya doakan semoga murah rezeki puan. Bertambah duit, banyakkan duit, dapat projek banyak-banyak. Kemudian dengan duit itu diinfakkan kepada mereka yang berhak. Kalau nak wakaf, boleh bagi kat Wakaf Selangor. Kalau nak lebih khusus, bagilah wakaf kat UKM. UKM, saya jaga UKM. Bagi. Baru ni kerajaan negeri Majlis Agama Islam Perak, Majlis Agama Islam Sarawak bagi 5 juta dekat Fakulti Bina Islam UKM. Melalui Selangor lah. Melalui Selangor pergi balik ke UKM. Sebab UKM dia ada jabatan wakaf dia. Wakaf dia memang deal dengan Selangor. Masuk 5 juta, 5 juta tu letak kat fixed deposit. Setiap tahun kami dapat 250,000. Alhamdulillah. Sampai kiamat, duit tu akan dulu. Dia hantar juga ke Oxford. Tu Sarawak duit banyak. Kalau puan dapat projek dengan plantation banyak-banyak tu, jangan lupalah. Jangan fikir nak 5 juta. 10 juta pun cukup. Government payah bayar. Doalah government memudahkan. Tapi semoga Allah mudahkan urusan. Tuan-tuan, tengok. Bisnes. Salah tak nak untung besar-besar? Tak salah. Tak salah. Cuma jangan menipu je. Apa tu?
Oh, ada. Buat bangunan. Katakan dia tu bisnes dia buat bangunan. Bangunan dia buat betul-betul. Jangan retak. Buat bisnes makan. Siapa buat kuih? Buat kuih, buatlah kuih betul-betul. Saya jaga halal Malaysia. Terlibat dengan halal Selangor, terlibat dengan halal kebangsaan. Tuan-tuan, buatlah betul-betul. Non-Muslim boleh minta sijil halal. Syarikat bukan Bumi Putera boleh minta sijil halal lebih 50%. Orang Muslim tak sampai pun 30%. Kenapa tak boleh minta? Oh, payahlah Ustaz. Payah apa je kalau orang bukan Islam boleh dapat lebih daripada 60%, 50%. Takkanlah kita orang Islam tak boleh buat, betul tak? Kedai dia orang boleh dapat sijil halal. Restoran dia orang dapat sijil halal. Hotel dia orang boleh dapat sijil halal. Kenapa kita tak boleh? Manjadda wajada. Bisnes kena buat betul-betul. Buat kuih. Kuih betul-betul. Dah lah surau dah tolong ambil dari kuih dengan dia. 100 biji sehari. Karipak. Tapi karipak oksigen. Dia menambah oksigen dalam badan. Itu untuk penyakit COVID makan. Tambah oksigen. Bang, apa cerita ni? Buatlah betul-betul. Kita pergi makan dekat syarikat. Restoran, satu restoran. Saya tak mau sebut lah sebab tu bukan Muslim punya kan. Tapi dapat sijil halal. Karipap dia harga berapa karipap dia? RM8.99. Besar tu. Bulat. Tapi karipap bulat lah. Kita buka, serap potong. Isi bang, daging dengan apa? Dengan kentang tu padat dan secukup rasa. Ini yang kita punya tekan, terbuka. Angin secukup rasa. Apa cerita bang? Buatlah betul-betul. Baru ni pergi makan dekat, saya jenis suka tolong orang Melayu punya kedai, restoran. Pergi masuklah kedai. Dia buat, apa nama tu? Yang orang Melaka punya tu, asam pedas. Saya dah biasa, kita ustaz-ustaz ni tuan-tuan, rezeki murah buat makan ni. Cuba semua ustaz-ustaz, kencing manis darah tinggi. Sebab dia orang pemurah, dia murahkan rezeki dalam buat makan ni. Orang akan bagi makan, percayalah. Imam tengok, ya Allah. Tengok Syekh Karim, rezeki murah kan. Nak Arab, orang belanja nasi Arab. Nak daging, kami pernah makan daging Wagyu. Makan. Nak makan bayar duit poket sini tak mampu. Makan. Diorang jamu ni letak ni. Ustaz, rasalah Ustaz. Daging besar tu dia potong kecil-kecil besar ni. Saya kata kenapalah potong kecil-kecil. Rupanya nak bagi semua rasa. Kita pun rasa. Saya makanlah dua slice tu besar ni. Ada dua lah. Ustaz cuma makan Ustaz. Dia akan cair dalam mulut. Namanya Wagyu. Cair dalam mulut. Aku makan. Saya rasa tak ada, bagi saya, daging Wagyu dengan daging biasa sama je. Tapi sebab nama brand dia tu. Wagyu, Wagyu makan. Saya rasa macam biasa, tak ada apa, tak ada beza. Saya kata berapa harga dia? Ustaz, ini kalau ikutkan betul-betul Ustaz, besar ni, dia berang 1,900. Dengar 1,900, termenung kita. Ada yang dengar 1,900, lagi tercocok makan. Dia kata ini tak makan dah hadapan ni kata. Tapi tuan-tuan puan, bayangkan bila saya pergi makan tu, dia kata makan asam pedas Melaka. Kita dah biasa makan Melaka punya, dah biasa makan dengan yang apa Johor punya. Bila makan, cair kuah dia. Kuah cair. Orang tak berapa ramai. Saya kata kenapa cair? Oh, ni cara kami masak. Kenapa tak buat betul-betul macam Melaka pula? Kalau nak rasa macam Melaka, kena pergi Melaka je. Tengok cara jawab tu. Saya kata ini tak bagi lama ni. Tutup. Baru ni dalam grup WhatsApp kita orang, adalah dia orang kata, jom kita tolong makan sate kedai budak muda ni lah. Kedai budak muda. Saya pun balik daripada UKM, masa tu tak ada ceramah malam. Sampai lepas dalam pukul 8 sampai, nak makan. Sampai duduk. Tengok belakang semua tak ada orang. Tak ada orang. Kedai nampak cantik lah. Tengok. Kita orang Islam ni kena berubah sikap. Duduk dalam tu, saya pun tanya, Dik, order Dik. Dia datang. Tengok budak-budak tu order duk main handphone.
Duduk main handphone, ada main game. Pekerja ada. 4-5 orang duduk main kat luar tu. Bila sampai-sampai, dia pun bagi kat saya menu. Menu tebal. Saya kata tebalnya. Tadi aku dah baca tesis pelajar. Tebal juga. Datang sini nak baca menu pun tebal. Saya kata, Dik, apa yang paling sedap di sini? Yang paling sedap yang famous kat sini ialah sate lah. Nama pun kedai sate. Oh, dia lawyer buruk juga aku. Okey lah, sate. Inilah, Dik, bagi yang famous ni lah, sate. Ada berapa batang? Ada yang 3, ada yang 5. 5 batang, saya nak ambil 5 batang. Lepas tu ada ikan nasi impit. Nasi impit 4 potongan. Itu satu set lah. Saya makan satu set. Lepas tu okey. Kena order sana pakcik. Ni bang. Order sana Aku pun pergi. Kena order sana pula. Jalan pergi order dekat kaunter. Dia bagilah yang bulat tu. Macam UFO tu. Tak apalah, kita ikut arahan lah. Kita pun letak. Bunyi. Kalau orang ramai, okey lah kan. Ini budak tu main handphone je. Apa salah kau ambil, hantar kat kita, betul tak? Hantar, ambil lah. Bang, makanlah bang. Tak ada. Dia buat tak tahu aku pergi ambil. Tak. Makan. Ada 5 sate. Sate dia tak adalah macam sate kajang tu. Dia kecil lagi. Kuah dia, orang selalu makan kuah apa? Kacang kan? Ni tak ada, bukan kuah kacang. Dia kuah manis-manis. Saya kata, ni kuah apa, Dik? Ni kuah Thailand. Kuah Thailand. Kacang tak ada ke, Dik? Oh, kita tak ada kacang. Nak kacang kena pergi tempat lain lah. Oi, budak ni menjawab memang letih aku lah. Oh, tak ada. Memang tak ada semua. Tak ada. Dia kuah dia manis-manis. Lepas tu dalam tu dia bubuh macam macam bawang. Saya pun makan. Makan tak lepas lah. Sebab lapar je aku makan. Dah ada 5, saya makan 3, 2 bawa balik. Mana teruk sangat tu. Sampai tak habis langsung. Sebab saya minat makan sate. 3 makan, 2 bawa balik. Nasi impit ada 4 besar tu. 4 potong 4. Saya makan 2. 2 tak makan. Bawa balik juga. Masa nak pergi bayar, rasa berapa harga? Orang lama. Berapa? RM10. Terima kasih, Haji. Orang lama. Haji sebelah. Timbalan orang lama. Berapa, Haji? 10 juga. Puan, berapa? 20. 30. Okay. Berapa? 20. Dia tengok 10, 10, 10, 30, 20. 5 sate, 1 tu, air suam, RM37. Yinne. Saya bayar. Saya tak cover, saya bayar. Dalam kereta saya kata, tak lama lagi insyaAllah bankrupt budak ni. Bankrupt sungguh. Memanglah doa kalau macam ni. Memang aku doa bankrupt lah. Apa benda pula makan dah lah tak sedap. Lepas tu mahal. Layanan out. Belajarlah dengan mamak macam mana dia layan kita. Kan? Apa ada? Semua ada. Itu hebat mamak. Positif. Itu sebabnya Imam Ketuk Bilal lepas mayang mamak. Betul tak? Anak saya mamak walaupun tak dapat sihir halal. Ni sekarang ni saya tengah sebab saya kenal ramai toke-toke mamak. Liter dapat halal. Penasihat dia adalah Datuk Syamsuri Haji Ahmad. Dapat halal, satu Malaysia halal. Saya tengah minta diorang ni dapatkan sihir halal. Saya tengah pegang kepala-kepala mamak. Kaya diorang, kaya. Saya suruh diorang minta sihir halal. Kata minta lah halal. Kita pun yakin nak makan, betul tak? Barulah ada kebersihan. Sebab nak dapat halal ni, dia kena bersih dan halal. Dua-dua jalan. Bang, tengok mamak. Belajar dengan mamak macam mana dia layan. Harga nasi membukit. Ayam bapak. Campur sekali dengan air, RM8.90. Tu yang anak budak-budak muda suka melepak situ.
Ada yang tak ada duit, minum air kosong je nak tengok bola. 5 jam tengok bola, air kosong je. Tengok, mamak tak pernah marah. Orang kita, kau minum air kosong, dia halau dia. Dik, kalau setakat minum air kosong nak tengok TV, habis elektrik, balik dik. Dia tak boleh. Itu sebabnya kita kena berubah. Nabi ajar macam mana bisnes. Sebab Nabi jual barang laku. Sebab Nabi bila jual sesuatu, dia mempunyai kekuatan dan aura. Ada orang kata, Ustaz, Nabi jual air, Nabi jual barang, laku Ustaz. Sebab apa? Sebab Nabi jual harga kos. Itu bukan jual. Itu dipanggil amal jariah. Betul tak? Nabi menjual. Kenapa Nabi jual laku? Kerana Nabi jual barang. Nabi amanah. Pertama. Nombor 2, Nabi pakar dalam bidang yang dijual tu. Bila orang tanya, ni barang ni daripada mana? Barang ni daripada Mekah. Orang yang buat tu adalah orang Quraisy. Dia dibuat dari sini. Itu sebabnya orang beli. Sebab orang yakin dengan Nabi SAW. Nombor 3, layanan Nabi. Nabi ni bila dia bercakap, senyum. Bahkan Nabi ajar pula kita. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu pada orang tu adalah sedekah. Nabi jual senyum. Belilah. Ini bagus ni kalau beli insyaAllah. Kita yang tak nak pun akan beli bang. Sebab Nabi jual laku. Bisnes. Ada dalam Quran. Dalam Quran ada sains dan teknologi. Siapa kata Quran tak sebut tentang sains dan teknologi? Ada. Saya selalu sebut. Quran jelaskan tentang sains dan teknologi. Tentang zarah ada dalam Quran. Tentang DNA ada dalam Quran. Semua Allah sebut dalam Quran. Cuma kita tak mengkaji. Kan Allah sebut dalam Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq. Itu scientific. Macam mana Allah menjadikan manusia daripada alaq. Macam mana alaq tu berlaku. Semua tu biologi. Oh, hebat. Itu sebabnya kita kena tahu. Dalam Quran, cerita tentang geografi pun. Allah cerita tentang jibal. Geografi. Allah cerita tentang geologi. Allah cerita dalam Quran. Macam mana gunung kanang. Waja'alnal jibala autada. Kan? Macam mana gunung itu, bukit itu boleh menjadi pasak kepada bumi. Bila kau potong, kau taras, menyebabkan banjir besar, menyebabkan gempa bumi. Semua bermula daripada manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia yang buat. Punca rosaknya bumi ni manusia. Banjir, manusia. Adakah sebab banjir? Banjir sebab kita? Tak. Kita buat bangunan, longkang kecil, bangunan besar. Kau taras yang gunung-gunung tu, bukit-bukit tu, buat bangunan atas-atas, akhirnya air turun, tak tahu kat mana turun. Laluan tak elok, banjir tempat kita. Sekarang ni tuan-tuan pergi KL, takut tuan-tuan, tak tahu kat mana banjir, ikut dan sekali. Baru ni, air pucung banjir. Kan? Sebab apa? Pembangunan. Salah manusia, bukan kita. Kenapa boleh bangun? Patut tak? Dia macam mana boleh buat bangunan sedangkan spek tak cukup? Manusia. Sebab Allah laknat, Nabi laknat ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah itu neraka tempatnya. Sebab rasuah rosak barang orang. Macam mana boleh buat bangunan tapi letak daripada bawah sampai atas? Bangunan bang, bukan ni rumah orang tau. Kau jawab je akhirat kelak. Itu sebabnya Allah cerita banyak benda. Dan Allah juga cerita dalam Quran tentang laut. Laut. Semua ada dalam Quran. Jadi kenapa kita pada hari ini masih jahil? Kerana kita tak mengkaji Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, 3 benda yang saya nak bagi tahu pada pagi ini. Pertama, betapa pentingnya iman dan ilmu. Nombor 2, betapa bahayanya kita pada hari ini apabila ilmu itu dirujuk kepada orang yang bukan pakarnya. Dan nombor 3, tuan-tuan dan puan, kita jadi jahil dan berada dalam kejahilan kerana kita tidak memahami Al-Quran yang Allah hantar tu. 30 juzuk, belajarlah. Macam tuan-tuan dan puan tak ada masalah. You all ada kuliah duha, baca tafsir kan? Saya mengajar kitab Halal Haram, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dekat Masjid Bukit Julutong. Minggu pertama dengan minggu kedua, hari Jumaat. Penuh, perempuan-perempuan datang. Cuma dekat sana tu ramai orang muda. Orang muda. Situ geng muda, sini geng pencit. Bagus juga dia pecah 2 kan. Tak apa, yang penting hidupkan majlis ilmu. Hidupkan majlis ilmu. Dekat sana saya tak lama, sejam je. Tengah jam kuliah,
setengah jam soal jawab. Soal jawab. Yang viral-viral kan ni, orang viral kan ni. Dia ambil pendek-pendek. Hukum mahkam tu pendek-pendek dia sebarkan. Budak-budak muda nak tahu tu je. Itu sebabnya tuan-tuan, hidupkanlah madih ilmu. Tafsir kena belajar. Dan belajar tafsir ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan datang kosong. Ini dah tafsir, belilah satu buku tafsir. Takkan buku tafsir tak boleh beli? Tak. Tudung bawal boleh beli. Tak. Rasanya tudung bawal dia lagi mahal daripada buku tafsir tau. Belilah. Macam mana kau nak belajar tafsir, kau tak ada apa kat depan? Kau kena baca ayat Quran, lepas tu apa tafsiran tu kena tulis, tulis, buat nota kecil ke tepi tu, baru kita boleh faham. Sebab tafsir ni bukan terjemahan. Terjemahan, dia direct je. Kan? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rosaknya muka bumi disebabkan tangan-tangan manusia. Muka bumi, laut dan darat dan laut adalah disebabkan tangan manusia. Tangan manusia. Kalau dalam tafsir dia tak sebut, dia tak jelasnya tu, dia akan detail lagi. Kenapa Allah gunakan tangan manusia? Allah tak gunakan jiwa manusia. Detail lagi. Kenapa rosaknya muka bumi ini? Di mana kerosakan? Zaharal fasad. Fasad itu apa maksud? Fasadul aqidah, fasadul syariah, fasadul qanun, fasadul akhlak. Semua detail lagi, panjang cerita. Satu muka surat baru satu ayat. Baru kita boleh faham. Ni tak datang semua bawa. Yang lelaki bawa lato-lato je. Mengalahkan Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i datang, dia dah hafal kitab Muwatta'. Masa Imam Syafi'i nak pergi baca dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, nak baca kitab Muwatta', Imam Malik ni tengah buat, dia ada urusan dalam rumah. Bila dia datang, Imam Syafi'i datang. Dia datang nak jumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, nak baca Muwatta'. Dia hantar khadam dia, hantar PA lah tu. Imam Malik hantar PA kat luar. Pergi tanya, dia nak apa budak tu. Imam Malik buat kerja dia. PA dia beritahu, kenapa ni, khadam lah, masa tu khadam. Kenapa ni tuan nak datang ke sini? Nama saya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lah. Jitu, aku datang untuk membaca Al-Muwatta' di hadapan sahibul Muwatta', di depan penulis ataupun pemilik Al-Muwatta', iaitu Imam Malik rahimahullah. So, Imam Syafi'i ini guru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ini anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Dia pun masuk balik, dia kata, ayuhal imam, wahai imam, ada seorang budak muda, dia nak baca depan kamu kitab Muwatta'. Imam Malik kata, bagi tahu kat dia, suruh dia hafal dulu kitab Muwatta'. Lepas hafal, baru dah jumpa saya. Dia pun keluar balik. Wahai Muhammad bin Idris, kau pergi hafal dulu Muwatta' ni, lepas tu baru datang jumpa Imam Syafi'i. Imam Malik. Imam Syafi'i jawab apa? Laqad hafiztuhu kullahu. Aku dah hafal kesemuanya, dan aku datang hanya nak mentasmi', nak membaca di hadapannya. Dia masuk dalam, kata, wahai imam, Imam Syafi'i dah baca habis lah, dah hafal semua lah. Apa ni, Muhammad bin Idris ni, dia nak baca tu. Imam Malik dengar dia, panggil dia masuk. Masa tu dia baca, Imam Malik kata, kamu pergi cari guru lain. Kehebatan kamu ni luar, aku dah dapat lihat kamu ni hebat di dalam mencari ilmu. Kamu luar biasa. Tengok, doa seorang imam kepada al-imam. Hebat. Saling hormat menghormati. Bila Imam Syafi'i dah jadi imam yang besar, Imam Syafi'i masih menghormati Imam Malik. Walaupun ada pandangan yang tak sama. Tengok, hormat menghormati. Imam Ahmad bin Hanbal ambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghormati pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada pandangan yang tak setuju dengan pandangan tu. Tengok, akhlak. Tu akhlak. Kita tak. Baru dia belajar kuliah duha, terus kafir dengan orang dah. Parah kita. Saya melihat bahawa pandangan ini sesat. Kerana saya adalah anak murid kuliah duha. Jangan. Baru belajar kuliah duha, terus sesatkan orang, tak bagus. Tak boleh. Harga. Bahaya.
Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan, teruslah istiqamah dengan ilmu. Belajarlah sebaik-baik mungkin. Jangan kita ini buang masa dengan benda perkara sia-sia. Jangan terlalu banyak sangat berpolitik. Sebab politik itu dia akan berubah. Tapi ilmu tidak akan berubah. Biar kita ini hidup dengan ilmu. Bila kamu hidup dengan ilmu, kamu ada asas. Kamu ada prinsip. InsyaAllah, apa yang berlaku atas muka bumi ini, kita tetap dengan prinsip kita. Jangan risau, Allah Ta'ala tu maha kaya. Allah jaga kita, insyaAllah, bila kita ada prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, saya tak tahulah, di sini buka soalan ke apa? Ada soalan ke? Saya buka 5 minit untuk soalan. Baik, saya buka soalan kalau ada. Ada soalan? Tak ada soalan? Aku buka soalan, tak nak soalan. Kan tutup kan dia tak soalan. Ada soalan? Apa? Ashabul Kahfi? Suruh tengok TikTok lah. Ashabul Kahfi nak cakap dalam 1 minit tak boleh lah. Banyak benda. Benda tu khilaf. Benda khilafiyah. So, berlapang dada je lah. Bagi saya, kedua-dua belah pihak yang bercakap tentang Ashabul Kahfi, dua-dua betul. A betul, B pun betul. Sebab terdapat pandangan yang pelbagai. Pakar sejarah cakap begini. Nasara dan Kristian berbeza. Pakar tafsir pula. Ulama-ulama silam antara Ibnu Kathir, Ibnu Al-Asir, Imam Al-Jassas dan banyak lagi. Mereka berpandangan tiada bezanya Kristian dengan Nasara. Nasara itu Kristian, Kristian itu Nasara. Dr. Yusuf Qardawi pula, dia kata apa? Dia kata, Nasara itu Kristian, Kristian itu Nasara sebab hari ini kita boleh tak makan penyembelihan Kristian? Hah? Boleh tak boleh makan? Penyembelihan Kristian, ahli kitab. Boleh. Kristian tu ahli kitab lah tu. Hah? Apa ni? Zaman Nabi Kristian dah tak betul dah. Jangan sekarang. Perkara ini yang difatwakan oleh Profesor Said Ramadan Al-Buti. Masa saya tanya dia, masa tu tengah belajar, Syekh, zaman sekarang, Kristian yang ada hari ini bukan Kristian dulu. Zaman Nabi Isa. Dia kata, jangan kata sekarang. Laisa fi ayyamina wa innama qad harrafu ad-din qabla zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lagi dia orang dah buat kocak, dah buat tukar-tukar dah. Tu yang berlakunya orang tak setuju ramai tu. Nampak? Sebelum Nabi lagi, tapi Nabi tetap mengakurkan bahawa kita orang Islam lelaki boleh kahwin dengan perempuan Nasara, ahli kitab, Kristian dan Yahudi. Nampak? Dan apa nama tu, kita boleh makan penyembelihan Yahudi dan juga Kristian. Tapi Kristian yang original. Nasara Yahudi yang original. Yang hari ini dipanggil kosher. Faham tak? Itu satu pandangan. Dan ada satu pandangan lain pula, dia bezakan pula. Kalau sejarah, orang pakar-pakar sejarah dia kata, Nasara lain. Kristian ni datang pada abad yang ke-9. Oh, lain pula. Siapa pakar dia ni? Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Munjani. Dia buat kajian dari isu, Nasara lain, Kristian lain. Itu pandangan. Hasil kajian. Jadi, itu sebabnya kita kena berlapang dada benda khilafiyah ni. Tak. Kenapa nak gaduh-gaduh? Yang bagusnya, orang tahu bahawa surah Kahfi ada. Yang pentingnya, baca tak surah Kahfi tadi? Orang sini baca, tu kat luar tu yang tengah live ni. Baca ke tak? Oh, surah Kahfi kena baca lepas Jumaat rupanya. Lepas Jumaat, pergi jauh tu. Barulah orang tahu bahawa Ashabul Kahfi itu wujud. Dan surah Kahfi itu wujud. Dan surah Kahfi disunatkan baca daripada Ba'da Maghrib Lailatul Jum'ah
malam Jumaat sampailah khatib naik mimbar. Bacalah surah Kahfi. Nampak? Itu sebenarnya benda yang bagi saya benda khilafiah lah. Benda khilaf. Jadi tak ada penentuan yang tepat mengatakan mesti Kristian, mesti. Sebab benda tu kena banyak membaca juga. Saya pun nak komen lebih-lebih tak boleh sebab bukan kepakaran saya. Itu sejarah. Tapi saya suka baca lah benda ni. Baca. Bagi yang nak jawab benda ni, biarlah pakar-pakar dia jawab. Kan? Saya suka baca je lah. Wallahu a'lam bishawab.